Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajat, muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kuliah pada hari ini untuk kita sama-sama bermuzakarah meneruskan pengajian kita pada kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Abul Fida Ibn Katsir, yang mana kita telah menceritakan, kita telah sampai kepada kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Sebelum itu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan kullu 'am wa antum bi khair, sana hidwah kepada Abang Bad, juga kepada muslimin dan muslimat yang kebetulan hari lahirnya pada bulan Februari ini. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, diberikan kesenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus diberi kekuatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri kuliah yang lalu kita telah ceritakan lebih kurang ada 14 ciri-ciri yang ada pada kaum Nabi Lut, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana telah kita terangkan sekiranya 14 syarat ini adalah menjadi asbab kepada turunnya azab, maka tak perlu tunggu hari esok. Saat ini Allah Subhanahu wa taala dah layak sangat untuk mengazab kita. Auzubillahi min dzalik. Yang mana telah dinukilkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saya ulang balik sebagai peringatan kita bersama. Apa kata Ibnu Abbas, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, inna qauma Lutin kanat fihim zunubun ghairul fahisyah. Sesungguhnya kaum Lut melakukan banyak dosa selain kesalahan yang paling utama, iaitu kesalahan Sodom yang telah mereka lakukan itu. Antaranya minha annahum yatazallamuna fima bainahum. Mereka ini apa dia tuan-tuan? Saling menzalimi antara sesama sendiri. Itu dia sifatnya. Tak boleh tengok orang senang sikit. Ada sahaja perkara ataupun asbab untuk
menzalimi rakan-rakan mereka. Baik, seterusnya, wa yashtumu ba'dhum ba'dha. Yang kedua pula, mereka ini suka memaki hamun antara sesama mereka. Itu dia. Seterusnya, wa yatadarratuna fi majalisihim. Mereka ni apa tuan-tuan? Tidak ada perasaan segan silu. Di mana sahaja, bila mana mereka rasa nak mengeluarkan angin daripada dubur mereka, mereka akan keluarkan tanpa rasa malu. Itu dia, ataupun istilahnya kentut. Di mana-mana yang mereka suka. Bermakna apa di sini tuan-tuan? Sudah tidak ada lagi perasaan malu dalam diri mereka. Baik, seterusnya, wa yuhdhifuna wa yal'abuna bin nardi wasyatranj. Mereka ni suka buang sampah, baling apa-apa sahaja yang ada di sekeliling mereka sesuka hati. Seterusnya, mereka suka bermain nard ataupun sekarang kita panggil dadu, dan syitranj, permainan yang seumpama catur dengan niat untuk berjudi tuan-tuan. Baik. Seterusnya, wa yalbasunal musabbaghat. Mereka memakai pakaian yang ada unsur celupan-celupan yang tidak dibolehkan. Pakaian-pakaian mereka tu dicelup. Malangnya celupan-celupan itu adalah daripada celupan-celupan yang tidak dibolehkan. Baik. Seterusnya, wa yatanaqaruna bidiyakah. Mereka ni suka melaga-lagakan ayam jantan. Pergi sana bertanding ayam, di sini bertanding, tengok siapa yang menang, dengan niat untuk berjudi. Wa yatanadhahuna bil kibash. Dan mereka juga suka melaga-lagakan kibash ataupun kambing. Tapi kibash ni bukan kambing yang macam kat tempat kita lah. Kibash ada kat sana, negara-negara Arab. Wa yutarrifuna asabi'ahum bil hidna. Dan mereka juga, kebiasaan mereka ni suka melumur jari-jari mereka dengan inai. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu, niat mereka tu pakai inai untuk menarik perhatian lelaki lain. Tuan-tuan jangan salah faham. Mereka bukan pakai untuk menarik perhatian jantina yang berlawanan, tetapi jantina yang sama dengan mereka, iaitu lelaki dengan lelaki. Baik, seterusnya, apa lagi ciri-ciri yang ada pada kaum Nabi Lut ini tuan-tuan? Wa tatashabbahu ar-rijalu bilibasin nisa wan nisa'u bilibasir rijal. Ini pun ada dalam kalangan masyarakat kita ini, umat Nabi Muhammad SAW. Lelaki pakai pakaian perempuan, dan dia senang sangat dengan pakaian tersebut, tanpa rasa segan silu, tanpa rasa bersalah. Pakai pakaian perempuan, bela rambut panjang, make up sama macam perempuan, sehingga kan kita pun keliru, dia ni lelaki ke perempuan. Akhirnya tulen bab keluar suara lelaki. Oh, lelaki rupanya. Sekarang tuan-tuan kalau tengok dalam aplikasi TikTok, suka orang-orang yang sejenis macam ni suka dibuat pergi ke tempat-tempat umum, pakai pakaian perempuan. Jadi satu bahan lawak pula. Tengah duduk-duduk nak tunggu order makanan, dengan suara lelaki, tetapi dengan penampilan mereka dengan pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya. Wan nisa'u bilibasir rijal. Perempuan berbangga-bangga, bermegah-megah dengan pakaian lelaki. Potong rambut pendek, makan hormon, keluar misai, keluar janggut, suara yang nipis jadi tebal. Tu dia tuan-tuan, fitnah pada hari ini. Berlaku tak pada ketika zaman Nabi Lut? Lama dah tuan-tuan berlaku. Kita je yang lalai. Tu dia tuan-tuan, ayat sekarang ni dah lama dah berlaku, kita je yang lalai. Baik, seterusnya,
wa yadribuna al-muqusa ala kulli 'abirin. Mereka mengenakan cukai kepada orang-orang yang musafir yang lalu di kawasan mereka. Lalu di kawasan Parit Kadi, dah tunggu dah abang. Dari mana? Saya daripada Gambut. Saya daripada Bagan. You masuk kawasan sini, you kena bayar cukai. Mungkin tak berlaku di sini, tapi berlaku di tempat lain, tuan-tuan. Mereka mengenakan cukai kepada yang lalu di kawasan mereka. Tapi berlaku tak? Ya, berlaku. Baik. Yang seterusnya iaitulah mereka juga mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, merekalah golongan yang pertama di muka bumi ini yang melakukan perbuatan liwat dan lesbian. Maaf, saya kena sebutkan, tuan-tuan, supaya jelas. Inilah dia ciri-ciri yang ada pada kaum Nabi Lut, sehingga mana melayakkan mereka mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tuan-tuan, kita keinginan, adakah bila mana berlakunya lebih kurang 14 perkara ini Allah terus turunkan azab? Tidak, tuan-tuan. Meninggalkan satu peringatan pada kita, iktibar pada kita bahawasanya azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kaum-kaum Nabi yang terdahulu bukan semudah itu saja, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau hari ini berlaku perkara-perkara yang sama macam berlakunya di zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, dah lama Allah turunkan azab. Persoalannya, kenapa tidak turun? Dan persoalan yang kedua, kenapa pada zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh turun azab? Mesti ada sebab-sebab yang tertentu, tuan-tuan. Jadi sebenarnya pelot cerita Nabi Lut ini kita akan sampai insya-Allah malam ini berkaitan dengan tetamu misteri yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pada waktu yang hampir. Seterusnya kita akan ceritakan bagaimana kisah isteri Nabi Lut yang bernama Wa'ilah, yang sebenarnya menjadi punca ataupun asbab kepada turunnya azab. Dan kita akan ambil nanti iktibar daripada kisah isteri Nabi Lut ini, di mana seorang yang alim yang berkahwin dengan seorang isteri, tidak semestinya isterinya beriman kepada Nabi. InsyaAllah ada beberapa plot tu kita akan ceritakan satu persatu. Tak sempat kita sambung pada kuliah akan datang. Baik, pada malam ini saya akan bacakan daripada surah Hud, daripada surah Hud ayat yang ke-69 hingga 83. Saya sebut sekali lagi, surah Hud ayat ke-69 hingga ayat ke-83. Baik, sebelum saya bacakan ayat tersebut, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar utusannya. Siapa, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu 3 orang malaikat. Siapakah malaikat tersebut? Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa 3 malaikat ini yang dihantar? Kenapa tidak Israel? Kenapa tidak Mikail? Dan seterusnya. Itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala yang pegang. Tetapi nak ceritakan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantar utusannya dari kalangan malaikat untuk mengingatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pada waktu yang hampir-hampir, supaya menjadi peringatan kepada Nabi Ibrahim bahawasanya ada beberapa perkara yang ingin disampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Lut alaihissalam. Jangan kita lupa, siapakah Nabi Ibrahim, siapakah Nabi Lut. Nabi Ibrahim adalah bapa saudara kepada Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Baik, tuan-tuan, datangnya utusan Allah ini yang datang daripada kalangan malaikat ini datang dengan membawa kabar gembira, bil bushra, kabar gembira. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim alaihissalam dengan membawa kabar gembira. Datangnya para malaikat ini dengan perkataan qalu salama. Mereka datang, sebab tu kita pergi rumah orang, kita tak cakap perkataan yang bukan. Kita ambil ayat ni, malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim AS dengan mengucapkan qalu salama. Kenapa qalu? Itu dijamak muzakkar salim, ramai, tiga orang tu jamak, ramai. Qalu salama. Mereka datang ke Nabi Ibrahim AS dengan mengucapkan salam. Apa balas Nabi Ibrahim kepada para malaikat tadi? Qala salam, dibalas dengan salam sejahtera juga. Itu dia tuan-tuan, bila orang beri salam pada kita, hukumnya wajib kita jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fama labisa an ja'a bi'ijlin hanif. Ini juga menjadi iktibar pada kita tuan-tuan. Datangnya tetamu ke rumah kita, apa yang kita akan buat? Sekurang-kurangnya kita hidangkan dengan hidangan-hidangan yang sesuai lah. Mungkin kalau tetamu tu biasa-biasa je, mungkin hidangannya biasa-biasa saja. Tetapi tuan-tuan tahu tak apa dia hidangan yang Nabi Ibrahim alaihissalam hidangkan pada ketiga-tiga malaikat ni? Tuan-tuan tahu apa? Fama labisa an ja'a bi'ijlin hanif. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu tak ini malaikat? Tuan-tuan rasa tahu tak? Tak tahu. Tapi dia tahu tetamu ni bukan tetamu yang sembarangan. Sebab tu dia hidangkan dengan ijlin hanis. Tuan-tuan tahu tak ijlin hanis tu apa? Ijlin hanis tu ialah daging anak lembu yang dipanggang. Maknanya itu satu hidangan yang istimewa. Baik, kita teruskan lagi. Falamma ra'a aydiyahum. Kita tengok bahasa Arab. Ra'a, lihat. Aydiyahum ni tangan-tangan tetamu tadi. La tasilu ilaihim, la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tuan-tuan, datang tetamu yang hebat dari segi paras rupanya, tegap tubuh badannya, cantik pakaiannya. Macam hari ni tiba-tiba kita tengok depan rumah kita ni ada kereta, contohnya kereta Rolls Royce, berhenti di warung-warung. Siapa tu? Keluar orang-orang yang berpakaian yang cantik, mungkin dengan, kalau ulama mungkin dengan jubahnya lah, dengan siapa ni, mungkin ulama besar lah, beritahu orang rumah sediakan hidangan. Padahal orang tu mungkin nak tanya jalan je, tapi oleh kerana dah berhenti, singgahlah, dan kita pun tak kenal orang tu siapa. Gitulah ibaratnya. Datang dalam keadaan dia tak tahu siapa, tapi dia tahu ni bukan orang yang sembarangan. Dengan rupanya, pakaiannya, percakapannya, tapi bila mana dihidangkan dengan hidangan yang sedap lah ketika itu, ijlin hanis, daging anak lembu yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Bila mana dihidangkan di hadapan para malaikat tadi, Nabi Ibrahim ra'a, melihat, la tasilu ilaihi, maknanya tangan mereka ni tidak menyentuh pun hidangan yang enak dan lazat tu. Baik. Wa awjasa minhum khifah. Okey, bila mana dia melihat keadaan tersebut, dia merasa aneh. Kenapa hidangan yang lazat itu tidak disentuh oleh tetamu-tetamu tadi? Maka bila mana dia dah melihat keadaan tersebut, dia merasa takut. Wa awjasa minhum khifah. Akhirnya apa kata malaikat? Qalu la takhaf. Qalu, ramai, la takhaf,
Jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ni diutuskan, sebenarnya ada tujuan untuk pergi ke ataupun untuk kaum Lut. Tetapi kenapa singgah berjumpa Nabi Ibrahim dulu? Itu dia tadi, bil busyra, ada perkara ataupun khabar gembira yang nak disampaikan oleh 3 malaikat tadi kepada Nabi Ibrahim AS sebelum inna ursilna ila qaumi Lut, sebelum kami pergi kepada kaum Lut, sebelum kami sampai kepada Nabi Lut untuk menyampaikan khabar yang sebaliknya pula. Itu dia. Baik, apa dia khabar gembira yang ingin disampaikan oleh para malaikat tadi kepada Nabi Ibrahim AS? Tuan-tuan, nak sampaikan khabar gembira kepada Nabi-Nabi, siapa yang khabarkan? Istimewa tuan-tuan, para malaikat. Begitu juga khabar yang tak baik kepada Nabi-Nabi, para malaikat juga yang menyampaikan secara direct. Nanti kita tengok ada satu ayat daripada surah Asy-Syura yang menceritakan bahawa tidak layak, tidak patut bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan secara direct. Kecuali siapa tuan-tuan? Tengok istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qalu la takhaf, engkau jangan takut Ibrahim. Kami ni ada berita gembira nak sampaikan pada kamu, dan seterusnya kami nak pergi kepada kaum Lut. Baik. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Tuan-tuan, sebelum ni masa kuliah yang lalu kita dah ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Okey? Bagaimana kisah perjuangan Nabi Ibrahim, betapa susahnya perjuangan untuk memperjuangkan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam keadaan ketika mana perbualan Nabi Ibrahim AS bersama malaikat, rupa-rupanya dalam diam isteri Nabi Ibrahim ni mendengar di sebalik tirai, dia mendengar perbualan antara Nabi Ibrahim AS dan juga para malaikat yang datang membawa utusan tadi. Baik, apa kata Allah SWT dalam ayat ini? Dan istrinya berdiri di balik tirai, wa imra'atuhu qa'imatun, berdiri isteri Nabi Ibrahim, fadhahikat, dalam keadaan apa tuan-tuan? Tersenyum. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira mengenai kelahiran Ishaq, dan daripada Ishaq akan lahir puteranya iaitu Yaqub. Baik. Seterusnya isterinya berkata lagi, qalat ya wailata, ini isteri Nabi Ibrahim cakap, a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li shaykha inna hadza la syai'un ajib. Tuan-tuan, kalau hari ini wanita yang berusia, contoh yang saya contohkan, umurnya dah 70 tahun tapi boleh melahirkan anak, kita rasa pelik tak? Bukan rasa pelik lagi tuan-tuan. Mungkin kalau dia dah ada cucunya dengar mungkin pengsan agaknya. Tengok cerita Piramli, mana ni kabarnya nenek dia beranak tuan, kan ada kan? Kabarnya neneknya beranak tuan. Kecuali lah kalau atuknya tu kahwin dengan perempuan yang muda lah, senyum lebih kan? Mungkin tetapi ini bagi seorang perempuan yang sudah berusia ataupun sudah lanjut usia, maka kita akan rasa mustahil. Sebab tu dia cakap, qalat ya wailata a'alidu, bolehkah aku melahirkan sedangkan wa ana ajuz, aku ni dah tua. Isteri Nabi Ibrahim cakap, bila mana malaikat tadi menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahawa dia akan beroleh Nabi Ishaq, dan daripada Nabi Ishaq tu akan lahirnya seorang Nabi lagi, iaitu Nabi Yaqub. Akhirnya berkata terus, inna haza la syai'un ajib, ini betul-betul perkara yang ajaib, susah nak diterima akal. Baik. Qalu, ini kata malaikat,
qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Senang saja bagi malaikat. Susah apa tuan-tuan? Susah apa? Allah utuskan mereka, mereka sampaikan saja. Yang mendengar tu nak rasa pelik ke, nak rasa perkara itu ajaib ke, terpulang. Malaikat la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah makhluk yang bernama malaikat ni buat maksiat kepada Allah, dan tak pernah dia ingkar dengan Allah SWT. Dan mereka ni sangat patuh, sangat taat dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi bila Allah kata para malaikat bagi tahu Nabi Ibrahim, sekalipun berita itu ajaib, mustahil, akhirnya malaikat qalu ata'jabina min amrillah. Okay? Qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa hairan mengenai ketetapan Allah, wahai Ibrahim? Itu dia. Tak ada satu yang pelik. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Kita jumpa kat mana tuan-tuan ayat ni? Dalam tahlil. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Surah kita baca apa? Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Kan kita jumpa ayat tu. Baik. Apakah kamu merasa hairan mengenai ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya yang dicurahkan kepadamu, wahai Ibrahim. Innahu rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Wahai ahlul bait. Merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Sesungguhnya Allah SWT itu maha terpuji lagi maha pemurah. Itu dia berita gembira yang dibawa oleh malaikat tadi. Falamma zahaba an Ibrahim mara'u wa ja'ashul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Akhirnya dengan perasaan syukur, dengan perasaan gembira, Nabi Ibrahim akan kabar gembira tersebut terdetik di hatinya cerita tentang anak saudaranya, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika rasa takut hilang daripada Ibrahim, rasa takut bila mana dia tengok para malaikat tadi tidak menyentuh pun hidangan-hidangan yang lazat tadi, bila mana diperkenalkan bahawa mereka ini malaikat, akhirnya rasa takut tu hilang. Yang pertama. Yang kedua, bila mana rasa takut tu hilang, disertai, disusuli dengan rasa gembira. Dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya dengan para malaikat, yujadiluna fi qaumi Lut. Terdetik di hatinya apa khabar pula tentang anak saudaranya dan kaum mereka, iaitu kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam. Baik. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Sebelum tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwabun munib. Ibrahim ini seorang nabi yang apa tuan-tuan? Seorang nabi yang penyantun. Apa-apa juga urusan dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia ceritakan yang tentang Nabi Ibrahim ini tanya kepada malaikat-malaikat tadi apa khabar tentang kaum Lut alaihissalam. Baik. Tetapi apakah jawapan para malaikat tadi? Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Sebaliknya pula tuan-tuan,
Kalau tadi Nabi Ibrahim diberitakan tentang berita yang gembira, tetapi bila ditanya tentang kaum Nabi Lut, malaikat-malaikat tadi menjawab, wahai Ibrahim, a'rid an haza, tinggalkan soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Tadi dapat berita gembira, bila ditanya tentang anak saudaranya, lain pula ceritanya. Allah SWT cakap, kaum Lut ini akan didatangi azab, dan azab itu tidak akan tertolak. Nabi Lut dah tahu belum tuan-tuan? Belum. Kalau hari ini boleh cakap, Lut, habislah kau. Ni malaikat datang rumah aku. Kalau sekarang kita boleh cerita, tapi dulu tuan, macam mana nak cerita kan? Tetapi akhirnya petanda itu Allah datangkan dulu kepada Nabi Ibrahim AS. Sebab dah dia tanya pada malaikat, jadi malaikat ceritakan. Baik, kita terus lagi. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun asib. Kita masuk kepada kisah Nabi Lut. Bila mana dia terima, Allah cakap apa, dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut alaihissalam, dia merasa apa tuan-tuan? Wa daqa bihim zar'a. Bila dah diceritakan kepada malaikat, settle tugas mereka di tempat Nabi Ibrahim, mereka datang pula kepada Nabi Lut. Tetapi tidak diceritakan adakah pada waktu yang sama, malam yang sama dan sebagainya. Tidak ada diceritakan. Cuma selesai satu plot, Nabi Ibrahim menerima kabar gembira. Dan bila Nabi Ibrahim baginda bertanya tentang Nabi Lut, malaikat memberikan satu petanda bahawasanya kaum Nabi Lut ini akan diazab, dan azab tersebut tidak boleh ditolak. Maknanya akan kena juga azab. Dan akhirnya berita itu sampai juga kepada Nabi Lut alaihissalam, dengan datangnya para malaikat tadi kepada Nabi Lut alaihissalam. Baik, bila mana sampai je, apa perasaan Nabi Lut? Wadaqa bihim zar'a. Apa dia wadaqa bihim zar'a ni tuan? Nabi Lut merasa duka cita dengan kedatangan mereka. Bukan duka cita dengan kedatangan utusan Allah tadi tu, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil tadi tu, tetapi duka cita dengan khabar yang dibawa oleh para malaikat tadi. Wa qala hadha yaumun asib. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Ini adalah hari yang amat mencemaskan. Itu dia. Dan dia rasa tidak berdaya untuk kawal lagi kaum Nabi Lut alaihissalam ini. Baik, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya, dalam kalangan ahli tafsir, ada yang menyebut setelah para malaikat yang datang tu meninggalkan Ibrahim alaihissalam, mereka mendatangi negeri Sodom dalam rupa paras pemuda yang sangat tampan, sebagai bentuk ujian dari Allah SWT atas kaum Lut, dan untuk menegakkan hujah atas diri mereka. Ini pandangan Ibnu Katsir yang menyatakan setelah dia memberitakan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat tadi datang terus kepada Nabi Lut alaihissalam untuk menyampaikan khabar duka tadi. Wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun asib. Bila mana Nabi Lut alaihissalam mendengar kabar yang tak best tersebut, merasa lemah, merasa tak terdaya lagi untuk melakukan apa-apa, dan menyatakan haza yaumun asib. Seolah-olah kita tuan-tuan mendapat satu kabar yang tak baik, habislah aku. Macam tu kita, seolah-olah macam tak tahu apa lagi kita nak buat. Mendapat satu kabar yang mendukacitakan, tuan-tuan, jalan ke highway, tayar pancit. Lepas
Padahal kita ada satu program yang penting ni, dan masa yang kita ada pun dah suntuk. Nak jumpa orang contohnya, janji dengan orang penting pukul 9 pagi, on the way dah pukul 8.30. Perjalanan masih ada setengah jam lagi, tayar pula pancit, tak ada pula orang nak tolong dan sebagainya. Akhirnya kita cakap apa, habislah aku. Itulah ibaratnya tuan-tuan. Kata Nabi Lut AS, wa qala hadha yaumun asib. Inilah hari yang paling mencemaskan, hari yang amat-amat mencemaskan. Satu, cemas sebab datangnya kabar tadi bahawasanya Allah akan azab kaum Nabi Lut AS. Yang kedua tuan-tuan, cemas sebab apa tuan-tuan? Sebab malaikat-malaikat tadi, seperti mana yang Ibnu Katsir terangkan dalam kitab dia, datangnya malaikat-malaikat ini dalam rupa paras yang tampan. Aduh, lagi cemas. Ini kalau orang tahu ni, rumah aku ada pemuda-pemuda yang tampan macam ni, habis. Kita dah tengok tadi ciri-ciri yang ada pada kaum Nabi Lut. Mereka tidak ada perasaan segan silu tuan-tuan. Kalau dia tahulah ketika itu rumah Nabi Lut ini ada pemuda yang handsome macam tu tuan-tuan, mereka tak rasa segan silu dah. Mereka akan serbu terus rumah Nabi Lut AS. Sebab tu Nabi Lut rasa cemas. Sebab kalaulah berita ini sampai kepada kaum dia, kaum baginda, maka mereka akan datang berbondong-bondong, berduyun-duyun. Untuk apa tuan-tuan? Untuk melampiaskan nafsu kepada pemuda-pemuda yang tampan ini. Tanpa mereka tahu, pemuda-pemuda yang datang ke rumah Nabi Lut ini ialah para malaikat yang datang ditugaskan khas untuk menyampaikan berita bahawasanya mereka-mereka tu yang bergejolak nafsu terhadap sesama jenis itu akan didatangkan azab oleh Allah SWT. Hanya saja mereka je tak tahu. Tak apa, ni yang datang malaikat pun nak buat macam tu juga. Tunggu, azab Allah akan turun, dan azab yang turun tu tidak ada satu penghalang pun. Memang tidak akan tertolak azab tersebut. Banyak akan berlaku juga kepada kaum Nabi Lut AS. Baik, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq, antara ulama, menyatakan bahawasanya sangat berat ujiannya. Mereka mentafsirkan seolah-olah apa yang bakal dialami oleh Nabi Lut ini satu perkara yang sangat berat ujiannya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi Lut ini tahu betapa susahnya, betapa beratnya nak melindungi tetamunya yang datang pada malam tersebut dari gangguan kaum-kaum yang dah tahu apakah ancaman yang mereka akan buat. Baik, di samping itu juga kaum Lut telah membuat perjanjian kepadanya untuk tidak menerima seorang tetamu pun. Namun Nabi Lut AS melihat perkara itu sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ini kata siapa tuan-tuan? Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq, bahawasanya Nabi Lut AS pun sebenarnya berat hati untuk menerima tetamu tersebut, sebab dia tahu apakah implikasi yang akan berlaku dalam masyarakat ataupun kalangan umatnya. Tetapi perkara tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Baik, As-Suddi pandangannya menyatakan bahawa para malaikat tersebut pergi daripada tempat Nabi Ibrahim menuju ke negeri Nabi Lut AS pada waktu tengah hari. Apabila mereka sampai di satu tempat, di satu lokasi yang berdekatan dengan sungai di negeri itu, mereka bertemu dengan puteri Lut. Tuan-tuan ingat lagi tak siapa nama anak perempuan Nabi Lut? Yang pertama Raisa, yang kedua Zaghrata. Yang Nabi Lut sendiri tawarkan kepada kaumnya, kalau nak kahwin ni, anak-anak aku ada ni perempuan, janganlah kamu terpesona melihat kaum sejenis.
Kalau kamu nak kahwin dengan anak aku, tak ada masalah, kahwin. Jadi tawaran tersebut tak mendatangkan manfaat langsung kepada kaum Nabi Lut. Sikit lagi. Akhirnya tuan-tuan, siapa sebenarnya yang bawa para malaikat ke rumah Nabi Lut? Itulah dia, anak perempuan Nabi Lut. Terus mereka direct terus ke rumah Nabi Lut? Tidak. Mereka datang ke satu lokasi yang berdekatan dengan sungai, berjumpa dengan Raisa dan Zaghrata ni. Kemudian minta dibawa ke rumah Nabi Lut alaihissalam demi untuk menyampaikan khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Lut alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab kepada kaum baginda Nabi Lut alaihissalam. Baik tuan-tuan, kita sampai situ dulu. Mudah-mudahan kuliah akan datang kita dapat sambung kembali apa dia plot, apa dia kisah yang berlaku di rumah Nabi Lut. Apakah kisah yang berlaku kepada isteri Nabi Lut alaihissalam sehingga mana Allah Subhanahu Taala datangkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan seterusnya kita akan sambung bagaimana cerita Allah Subhanahu Taala selamatkan Nabi Lut dan anak perempuannya, tetapi Allah Subhanahu Taala mengabaikan, meninggalkan isteri Nabi Lut dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu Taala bersama dengan kaum Nabi Lut. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allah